은혜 받으실 하나님의 말씀은 창세기 Petikan 1장 Alkitab untuk 1절 khotbah adalah daripada 말씀입니다. Kejadian 1 ayat 봉독합니다. 1. 태초에 Pada 하나님이 mulanya 천지를 Allah menciptakan langit dan 창조하시니라. bumi. 아멘. 살롬 성가대 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang kudus dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah khotbah yang ke-19 tentang kitab Kejadian. Dalam khotbah yang lalu, saya menjelaskan bagaimana pemberontakan Lucifer terjadi dan hasilnya. Dengan kata-kata licik, Lucifer memenangi sepertiga malaikat, naga dan sesetengah kerub ke pihaknya. Walaupun pemberontakan Lucifer gagal, lalu mereka semua dikurung di dalam jurang maut. Pada hari ini saya akan memberitahu anda tentang apa yang dibicarakan oleh Lucifer dengan Tuhan Bapa dan Lucifer dengan Roh Kudus sebelum Lucifer dikurung. Mula-mula kita meneliti apa yang dikatakan oleh Lucifer kepada Tuhan Roh Kudus terlebih dahulu. Saya bersyukur dapat menyampaikan topik yang begitu mendalam. Perkara ini tidak dapat diketahui kecuali Tuhan memberitahu kita dan ia tidak ditulis dalam Alkitab. Oleh sebab anda mendengar kandungan yang mendalam ini, anda dapat mengetahui segala-galanya secara terperinci, termasuk tentang Lucifer dan sebab pemupukan manusia diperlukan. Kandungan ini sangat sukar difahami kerana ia hanya direkodkan secara ringkas dalam Alkitab. Namun begitu, saya sangat bersyukur bahawa Tuhan membenarkan saya menyampaikan perbualan antara Lucifer dan Tuhan Trinity. Jika ada orang baru pertama kali datang ke gereja ini atau tidak pernah mendengar kandungan ini, mereka mungkin berfikir gereja ini pelik apabila mereka mendengar khotbah ini. Tetapi saya berharap anda percaya. Tuhan menjamin bahawa apa yang saya sampaikan adalah benar dengan menunjukkan mukjizat, perkara luar biasa dan kuasa kepada gereja ini. Jika apa yang saya sampaikan adalah palsu, saya mungkin adalah pembohong terbesar di dunia. Jika saya dapat mereka cerita palsu dengan kandungan seperti ini, saya akan menjadi penulis yang sangat hebat. Terutamanya jika saya menyampaikan perkara palsu. Iblis tidak akan membiarkan saya dan Tuhan akan segera menghukum saya. Hal ini tidak pernah diampunkan bagi seorang hamba dengan kuasa Tuhan untuk berbohong. Oleh itu, saya tidak boleh menyampaikan kepada anda tentang sesuatu yang tidak wujud. Sebab Tuhan membenarkan kebenaran yang besar ini diumumkan di gereja ini adalah kerana kita hidup dalam zaman yang penuh dengan dosa, sehingga sangat sukar bagi orang untuk percaya kepada Tuhan. Orang ramai mendakwa bahawa tiada Tuhan. Bahkan orang Kristian tidak percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pada akhir zaman ini sukar bagi orang untuk mempunyai iman tanpa mukjizat, perkara luar biasa dan kuasa Tuhan. Orang ramai tahu Tuhan dengan sama-sama melalui pengetahuan mereka, tapi sukar untuk percaya kepadanya dengan hati mereka. Anda mesti percaya kepada Tuhan dengan hati dan mengaku dengan mulut anda untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi orang Kristian masih hanya tahu perkara ini sebagai pengetahuan. Pengetahuan ini saja tidak dapat membantu mereka untuk mendapatkan keselamatan. Sekarang marilah kita meneliti apa yang dikatakan oleh Lucifer. Tuhan memberikan saya autoriti. Sekarang Lucifer bercakap kepada Tuhan Anak dan Roh Kudus. Dia merujuk autoriti yang akan didapatkannya kemudian untuk menguasai kegelapan. Lucifer meneruskan, selepas Tuhan Anak turun ke bumi sebagai manusia, dia akan menerima penderitaan kerana saya, dan begitu juga engkau Roh Kudus. Hal ini bermaksud bahawa Lucifer akan menghasut orang jahat untuk menganiaya Yesus pada masa Tuhan Anak datang ke bumi ini sebagai anak manusia. Seterusnya, apakah maksudnya bahawa Roh Kudus juga akan menderita kerana Lucifer? Hal ini bermaksud bahawa Lucifer akan menghasut orang jahat untuk menganiaya anak-anak Tuhan yang menerima Roh Kudus. Hal ini menyebabkan Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka turut menderita.
Pada hakikatnya, Roh Kudus tidak menderita akibat penganiayaan yang diterima oleh anak-anak Tuhan sendiri. Roh Kudus merasa sakit ketika anak-anak Tuhan tergoda untuk melakukan dosa akibat hasutan si jahat dan iblis lalu menuju jalan kematian. Hal ini sama seperti yang dinyatakan dalam Roma 8 ayat 26. Roh itu sendiri memohon kepada Allah dengan erangan yang tidak dapat diutarakan dengan kata-kata. Sebagai contoh, terdapat orang tersesat walaupun mereka telah mengalami kurnia dan kuasa dari syurga melalui Roh Kudus. Lama-kelamaan mereka memadamkan Roh Kudus. Kadang-kadang mereka melakukan dosa mengkufuri dan menentang Roh Kudus yang tidak akan dapat diampunkan. Oleh sebab jiwa-jiwa ini, Roh Kudus merasakan kesakitan dan kesedihan yang teramat sangat. Hal ini adalah sama apabila mereka juga melakukan dosa-dosa kecil, bukan hanya dosa-dosa yang berat. Sebab jiwa-jiwa melakukan dosa seperti ini adalah kerana Lucifer mempunyai autoriti atas kegelapan dan dia membangkitkan sifat berdosa dalam hati mereka. Semasa tempoh pemupukan manusia, Lucifer berusaha menggunakan kuasa kegelapan ini. Oleh itu sehingga pemupukan manusia berakhir, Roh Kudus juga terus merasakan kesakitan dan kesedihan kerana jiwa-jiwa seperti ini. Inilah sebabnya Lucifer berkata, engkau juga akan menderita kerana aku, kepada Roh Kudus. Lucifer juga berkata begini, engkau kata aku, tetapi aku tidak aku. Tuhan yang mengasihi aku tahu bahawa aku ingin menemati autoriti ini dan membenarkan aku untuk memiliki autoriti ini. Lucifer menafikan bahawa keangkuhannya membawa kepada pemberontakannya terhadap Tuhan. Sehingga ke akhir, Lucifer tidak mengedari keangkuhannya. Dia taksub dengan kuasa yang akan dimilikinya pada masa hadapan. Tidak percaya bahawa Tuhan telah memberikannya kuasa ini kerana Tuhan mengasihinya. Walaupun Lucifer mengkhianati Tuhan dan diusir, dia mendedahkan cita-citanya untuk memegang kuasa besar. Akhir sekali Lucifer berkata kepada Roh Kudus, dunia yang aku perintah akan lebih besar dan luas daripada dunia di bawah engkau, Roh Kudus. Oleh sebab autoritiku akan lebih besar daripada engkau, aku akan membuatkan engkau menderita. Atas dasar apa Lucifer berkata bahawa dunia akan lebih besar daripada dunia Roh Kudus? Dia berfikir bahawa bilangan orang yang akan tergolong dalam kegelapan akan lebih banyak daripada bilangan orang yang dilahirkan baru melalui Roh Kudus. Berdasarkan hal ini, Lucifer berkata bahawa autoritinya akan lebih besar. Walaupun sebab bilangan orang yang tidak percaya lebih banyak, bukan kerana autoriti Lucifer lebih besar daripada autoriti Roh Kudus. Kuasa kegelapan Lucifer sedikit pun tidak menyamai autoriti Roh Kudus yang merupakan cahaya. Anda dapat menemukan bukti ini dalam sejarah manusia. Walaupun orang jahat kelihatan berjaya, pada akhirnya kebaikannya selalu menang. Walaupun menghadapi penganiayaan tanpa henti daripada kuasa kegelapan, iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetap teguh. Dalam dunia kegelapan yang diperintah oleh Lucifer ini, terdapat anak-anak Tuhan yang sentiasa keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya melalui iman. Hal ini membuktikan bahawa kuasa cahaya sentiasa mengalahkan kegelapan. Selain itu, pada akhir zaman, kuasa Roh Kudus akan meledak untuk membantu banyak jiwa menerima keselamatan. Oleh itu, pandangan Lucifer bahawa kuasanya akan lebih besar ialah kesilapan daripada keangkuhannya. Kita dapat melihat betapa angkuhnya Lucifer pada masa itu. Apa yang dikatakan oleh Lucifer akan menjadi bukti pada hari penghakiman terakhir. Hal ini membuktikan bahawa keangkuhan dan kejahatan Lucifer mencapai tahap yang keterlaluan. Dan oleh itu, dia akan menerima hukuman neraka yang paling teruk. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Lucifer tidak dapat memahami hati Tuhan yang begitu mengasihinya dan memberikannya sifat manusia. Apabila anda menjadi angkuh, penilaian dan pemahaman anda akan terganggu.
Kah angkuhan anda membutakan mata anda? Oleh itu, apabila anda menjadi angkuh, anda tidak tahu bahawa anda adalah angkuh. Mereka tidak mengingkari bahawa mereka angkuh apabila mereka tidak mengingkari pihak atasan mereka. Roh Kudus cuba menyadarkan Lucifer, tapi Lucifer tidak menghindari dirinya sendiri. Dia salah faham bahawa dia layak untuk dikasihi oleh Tuhan dan dia layak untuk mempunyai autoriti. Dia berfikir bahawa seluruh dunia badannya akan berada di bawah kawalannya pada masa hadapan. Oleh itu dia dapat berkata bahawa dia akan membuatkan Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus menderita. Keangkuhannya inilah yang membolehkan dia mengkhianati dan menentang Tuhan Bapa. Tuhan Roh Kudus mencuba segala-galanya untuk membuat Lucifer menyedari kesalahannya. 성령 하나님께서는 이러한 루시퍼라도 어떻게든 깨우쳐 주시려고 했습니다. 그래서 다음과 같이 Dia bercakap kepada Lucifer seperti 내가 ini. 아버지의 마음을 알지 못하며 즉 루시퍼 내가 Engkau tidak memahami hati Bapa dan engkau juga tidak mengetahui kasihnya. Bapa mengasihimu, menyayangimu dan menikmati pujamu. Jika engkau mengetahui hati Bapa yang mendalam, engkau tidak akan menjadi seperti ini. Jika engkau mengetahui kasih Bapa, engkau tidak akan berkata-kata seperti yang telah engkau katakan. Oleh sebab aku tahu betapa Bapa mengasihimu, aku sangat sedih dengan apa yang telah engkau lakukan. Aku berasa sangat sedih kerana engkau tidak memahami kasih Bapa dengan sepenuh hatinya. 내가 아버지의 사랑을 깨우치지 못하고 그 깊은 마음을 이해하지 못함이 안타깝도다. 성령님은 루시퍼로 인해 몹시도 마음 아파하셨습니다. Roh Kudus sangat terluka dalam hatinya kerana Lucifer. Sebab Tuhan Bapa memberikan Lucifer sifat manusia dan mengasihinya adalah kerana dia ingin berkongsi kasih yang sejati dengannya. Walaupun Lucifer gagal memahami kasih yang sejati dan akhirnya menjadi angkuh. Kasih yang sejati tidak pernah berubah dalam apa-apapun keadaan. Kasih bermaksud bahawa semakin banyak anda menerima, semakin banyak anda melayani. Tapi Lucifer tidak tahu kasih yang sejati. Roh Kudus juga berfirman kepada Lucifer, apabila sejarah pemumpukan manusia berakhir, engkau akan dikurung olehku. Dan engkau akan menyesal dengan kepakitan atas apa yang engkau katakan sekarang. Tidak kira berapa banyak orang yang engkau kawal, engkau akan menyadari bahawa kuasa engkau tidak akan pernah dapat lebih besar daripada kuasa Bapa. Sebab Tuhan Anak dan aku akan menderita kerana engkau, bukan kerana kuasa engkau lebih besar. Engkau akhirnya akan menyadari bahawa semua ini telah termasuk dalam rencana Tuhan Bapa. Roh Kudus mengakhiri kata-katanya dengan ayat ini. Dia tahu bahawa walaupun dia cuba membuatkan Lucifer sedar, namun Lucifer terlalu angkuh untuk mendengarnya. Anda harus memahami betapa teruknya keangkuhan ini. Amsal 16 ayat 18 menyatakan, kesombongan mengakibatkan kemusnahan dan keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Oleh sebab keangkuhan memputarkan mati orang, orang yang angkuh tertipu oleh diri mereka sendiri. Walaupun mereka berada di jalan yang salah, mereka berfikir bahawa mereka berada di jalan yang betul. Mereka percaya bahawa mereka berada di landasan yang betul, walaupun orang lain tidak melihatnya sedemikian. Jika seseorang mahu berubah, dia mesti menyedari kesalahannya. Namun begitu keangkuhan menghalangnya daripada menyedari kesalahannya. Oleh itu anda harus sentiasa berwaspada supaya tidak menjadi angkuh. Melalui perbualan antara Lucifer dan Roh Kudus, anda mesti menyadari bahawa anda tidak seharusnya berada di bawah autoriti kegelapan yang diperintah oleh Lucifer. Dalam arti kata lain, anda tidak seharusnya menjadi hamba kepada si jahat dan iblis. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 34, apa yang aku katakan ini benar. Setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Maksudnya, jika anda melakukan dosa, anda adalah hamba dosa. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran,
dalam firman dan dalam cahaya ialah hamba dosa. Jika seorang anak Tuhan melakukan dosa, hal ini adalah seperti dia menjadi hamba kepada si jahat dan iblis. Mengapakah? Kerana si jahat dan iblis yang menghasut anda untuk melakukan dosa. Akhirnya, hal ini membuatkan anda menentang Tuhan. Kemudian Lucifer menjadi menang kerana dia berfikir bahawa dunia yang diperintahkannya menjadi lebih besar. 자신이 주관하는 세계가 더 넓어졌다며 의기양양해할 것입니다. 반대로 성령님께서는 죄를 지은 영혼으로 인해 또 아파하시며 Walau bagaimanapun Roh Kudus merasakan kesakitan dan berduka untuk jiwa yang melakukan dosa, saya menggesa anda untuk mengingat hal ini, untuk tidak melakukan dosa lagi, tapi untuk hidup dengan firman Tuhan. Saya meminta anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menyenangkan hati Tuhan Bapa apabila anda mempraktikkan kebenaran. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sebelum Lucifer dikurungkan di jurang maut, dia dengan angkuhnya mengungkapkan kata-kata yang angkuh di hadapan Tuhan. Dia bercakap dengan mata yang tak angkat dan dengan nada yang mencela di hadapan Tuhan Bapa. Wajah Lucifer sudah berubah dan berbeza daripada sebelumnya. Wajahnya yang asalnya sangat cantik, kini mempunyai mata yang tak angkat dan rupa yang menakutkan. Lucifer secara terbuka menunjukkan keangkuhannya dengan berani membandingkan dirinya dengan Tuhan Pencipta. Lebih-lebih lagi, dia begitu kurang ajar terhadap Tuhan, sehingga dia dengan tidak hormat membagi Tuhan engkau. Engkau menciptakan malaikat dan kerub yang tidak kira banyak yang melayani dan berkhidmat kepada engkau di dalam alam rohani. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan aku hanyalah makhluk ciptaan. Aku ingin engkau memberikan aku autoriti yang sama dengan engkau miliki. Berikan juga kepadaku sekumpulan malaikat supaya aku dapat membina duniaku sendiri. Tidakkah engkau berfikir bahawa adil jika engkau memberikan aku autoriti yang sama dengan milik engkau supaya aku dapat bersaing dengan engkau? Berikan aku autoriti sedemikian dan berikan aku roh-roh kegelapan yang dapat aku kawal. Adil jika engkau memberikan aku autoriti yang sama dengan engkau supaya aku dapat bersaing dengan engkau semasa pemupukan manusia. Hanya apabila perlumbaan bermula dengan syarat adil, tidak akan ada alasan untuk tuduhan apabila aku bercakap dengan engkau. Kemudian aku dapat berkata bahawa aku bersaing dengan engkau dengan sama rata dan adil. Hanya dengan cara itu, engkau dapat dipanggil Tuhan yang Maha Adil. 그리고 인간 경작이 본격적으로 시작될 때 Walaupun Lucifer bercakap dengan angkuh dan kurang ajar, Tuhan Bapa hanya mendengarnya. Apabila pemukuhan manusia bermula dengan bersungguh-sungguh, dia memenuhi permintaan Lucifer. Dia melepaskan banyak roh kegelapan dari kurungan supaya Lucifer dapat meminta mereka. Mengapakah Tuhan Bapa memenuhi permintaan Lucifer? Hal ini adalah untuk mencapai keadilan yang sempurna, seperti yang dikatakan oleh Lucifer. Hal ini adalah untuk menunjukkan bahawa Lucifer tidak pernah dapat mengalahkan Tuhan Bapa walaupun dia diberikan autoriti kegelapan seperti yang dimintanya. Saudara dan saudari yang saya kasih, apabila anda membaca dalam kitab Ayub, anda dapat menemui situasi di mana iblis membawa tuduhan kepada Ayub. Dalam Ayub 1 ayat 8, Tuhan berfirman kepada iblis mengenai Ayub, adakah engkau perhatikan Ayub orang yang mengabdi kepadaku? Di seluruh dunia tiada orang yang begitu setia dan baik seperti dia. Dia beribadat kepadaku dan sungguh berhati-hati supaya tidak berbuat jahat. Tuhan mengakui bahawa Ayub ialah orang yang tidak berbuat jahat. Kemudian iblis berkata dalam Ayub 1:9, maukah Ayub beribadat kepadamu jika dia tidak mendapat apa-apa ganjaran? Dan kemudian meminta Tuhan untuk mengganggu semua yang dimiliki Ayub. Setelah Tuhan memenuhi permintaan iblis, Ayub serta-merta kehilangan anak-anak dan semua harta bendanya. Namun begitu Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi berpegang teguh kepada imamnya. Namun begitu iblis tidak berputus asa. Iblis melemparkan tuduhan terhadap Ayub buat kali kedua. Walaupun Ayub menghadapi semua perkara itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Oleh itu tuntutan kedua diajukan. Iblis berkata dalam Ayub 2 ayat 5, tapi jika engkau menyakiti tubuhnya, tentu dia akan mengutuk engkau secara terang-terang. Tuhan sekali lagi memenuhi permintaan iblis. Tuhan meletakkan Ayub di bawah kuasa iblis, tapi dengan syarat tidak sampai membunuh Ayub. Kemudian Ayub diserang dengan kudus yang mengakitkan dari tapak kakinya hingga ke kepalanya, dan dia menderita dengan teruk. Bagaimana jika
Jika anak-anak anda menderita akibat dermatitis atopik yang teruk, jika kuping yang meliputi dari kaki sehingga ke muka kanak-kanak ini tebar, mereka bergerak, kuping terkoyak dan berdarah. Kanak-kanak menggaru-garu kawasan itu kerana ia sangat gatal. Oleh itu betapa sakitnya bagi ibu bapa untuk melihat keadaan itu. Kanak-kanak itu kegatalan, menggaru-garu dan bergelut dengan penyakit kulit itu. 아토피로 가려워서 탁탁 긋고 얼마나 괴롭고 몸부림치겠습니까? Ayub juga menderita akibat kudis yang teruk dari kepala hingga kaki. Ia sangat gatal sehingga tidak tahankan. Jadi dia terpaksa menggaru dirinya dan pecahan tembikar. Ayub menderita yang teruk daripada kudis dari tapak kakinya hingga ke kepala. Kemudian Ayub mula menyalahkan Tuhan dan marah terhadap sahabat-sahabatnya. Dia mendedahkan kejahatan yang tersembunyi di dalam hatinya yang dalam. Bermula dari bab 3 dalam kitab Ayub mencatatkan adegan di mana kejahatan tersembunyi Ayub terdedah. Sekarang adakah hari ini bermaksud bahawa iblis memenangi cabaran itu? Anda akan tahu bahawa hal ini tidak sama sekali tidak demikian jika anda meneliti kesimpulan Ayub. Akibat tuduhan iblis, Ayub mengalami ujian dan dia mendedahkan banyak kejahatan di tengah-tengah ujian itu. Namun begitu, hal ini sebaliknya merupakan berkat untuk Ayub. Ia ialah peluang yang baik untuk mencari kejahatan yang Ayub sendiri tidak tahu wujud. Siapa yang membantu Ayub menemui kejahatannya sendiri? Si jahat dan iblis yang membantu Ayub menemui dan mendedahkan kejahatannya. Ayub adalah seorang yang beriman dan hidup dalam kebenaran. Dia kelihatan sebagai orang paling baik budi di bumi. Oleh sebab dia ialah orang sedemikian, dia akhirnya mengakui kejahatannya dan bertaubat serta membuat pengakuan. Namun begitu, iblis tidak tahu bahawa Ayub akan menemui kejahatan sedemikian dan bertaubat. Iblis hanya mengharapkan Ayub akan menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Hasilnya adalah bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh iblis, kerana Ayub ialah orang yang baik. Syukur atas perkara ini, Ayub diberikan peluang untuk baik, untuk menemui dan menyingkirkan kejahatan yang tidak kita ketahuinya sebelum ini. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Tuhan. Dalam kata lain, Tuhan membenarkan dia melalui ujian tersebut. Tuhan menerima tuduhan iblis kerana dia sudah tahu hasilnya terlebih dahulu. Tuhan tidak mahu Ayub yang jujur dan baik itu melakukan kesalahan. Tuhan membenarkannya kerana dia melihat bahawa Ayub dapat mengatasi ujian itu dan menang. Apabila Ayub mengelepasi akal kejahatannya dan bertaubat, dia menerima berkat yang besar daripada Tuhan menurut keadilan. Tapi iblis tidak dapat menuduhnya lagi. Ujian yang dihadapinya sangat besar, tapi Tuhan yang sudah tahu hasilnya membenarkannya. Jika anda mempunyai iman yang sedemikian, Tuhan akan membenarkan anda melalui ujian besar dan memberikan anda berkat besar jika anda lulus ujian itu. 동방의 제일 부자가 갑절의 축복이라면 어마어마하잖아요. 자녀들도 또 이런 자녀들 뭐 다 낳고 딸도 뭐 아주 최고의 미인을. Akhirnya Ayub bertaubat kepada Tuhan. Dia bertaubat bukan sahaja untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sahabat-sahabatnya dalam bab terakhir kitab Ayub. Dia menjadi manusia yang lebih sempurna di hadapan Tuhan dan menerima 2 kali ganda berkat berbanding sebelumnya. Jika orang terkaya di timur mendapat 2 kali ganda berkat itu adalah sangat besar. Dia mendapat anak-anak lagi dan dia juga mendapat anak-anak perempuan daripada wanita yang paling cantik yang diterimanya daripada Tuhan. Betapa hal ini merupakan berkat secara rohani dan fizikal. Sudah tentu Tuhan pasti telah membawa anak-anak yang telah diambil sebelum ini ke syurga. Oleh sebab Ayub sentiasa bimbang anak-anaknya mungkin telah berbuat dosa, dia mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya. Dari perspektif Tuhan, tuduhan iblis akhirnya memberikan manfaat kepada Tuhan kerana dia mendapat anak-anak yang sejati dan sempurna. Seperti dalam kes Ayub, ada kalanya Tuhan membenarkan iblis menuduh seseorang. Jika orang itu dibenarkan untuk menghadapi kesukaran walaupun dia tidak melakukan sebarang dosa tertentu, hal ini
adalah untuk dia menerima berkat yang lebih besar. Ayub tidak melakukan sebarang dosa. Dia tidak berdosa secara fizikal atau rohani. Tapi Tuhan membenarkannya melalui ujian ini untuk memberikan dia berkat yang lebih besar. Sebaliknya, jika anda melakukan dosa, anda dibenarkan membayar dosa anda. Jika anda melakukan dosa, anda sememangnya layak untuk menghadapi akibatnya. Oleh kesukaran, kita dapat berjanji kepada diri sendiri untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan kesusahan itu segera menjadi cambuk kasih. Oleh itu, jika anda melepasi sebarang ujian dengan rasa syukur, hasilnya akan menjadi berkat. Jika kita hidup menurut firman Tuhan dalam cahaya adalah baik untuk melepasi ujian ini dan menerima berkat besar. Walau bagaimanapun, jika anda melakukan dosa, anda akan menghadapi ujian, dan ujian ini bukannya kerana anda akan menerima berkat. Suatu tentu ia akan dapat menjadi berkat. Mengapa? Jika anda bertaubat dan berpaling daripada dosa, jiwa anda akan menjadi lebih makmur. Jika jiwa anda baik, anda akan berbuah dan kemudian menerima berkat. Jika anda menghadapi kesukaran walaupun anda tidak melakukan apa-apa kesalahan, hal ini bermaksud bahawa Tuhan akan memberkati anda sebaik saja ujian itu berakhir. Tuhan memaksudkan bahawa anda tidak melakukan apa-apa kesalahan, tapi iblis menuduh anda lalu anda dihukum. Tapi anda menang dan bekerja keras. Oleh itu, Tuhan akan memberi anda berkat. Hanya adalah seperti yang dikatakan dalam Ayub 23 ayat 10. Namun Allah tahu setiap langkahku. Jika aku diuji, terbukti kemuliaan hatiku. Pembukaan manusia akhirnya ialah satu proses latihan untuk diakui sebagai anak sejati Tuhan. Walaupun kita tidak menerima ujian melampau seperti Ayub, setiap orang pasti akan menerima ujian dalam pelbagai tahap. Hanya apabila anda melalui ujian, anda dapat menemui kejahatan dalam hati anda dan menyingkirkannya. Selain itu, melalui ujian, hati anda dapat dipupuk menjadi roh dan iman anda dapat dimurnikan seperti emas murni. Dengan kuasa kegelapan, Lucifer memotivasikan dan mendorong orang untuk melakukan dosa dan menuju jalan kematian. Namun begitu, anak-anak Tuhan yang menerima Roh Kudus dapat bertaubat atas dosa mereka dengan bantuan Roh Kudus. Kemudian, kasih Tuhan Bapa akan terpahat dalam hati mereka sehingga mereka dapat hidup lebih sempurna dalam cahaya. Akhirnya, mereka dapat menjadi anak sejati yang diinginkan oleh Tuhan Bapa. Dengan demikian, Lucifer sebenarnya membantu Tuhan mencapai tujuan pemumpukan manusia. Oleh itu, Lucifer dan roh-roh kegelapan dapat diumpamakan seperti baja yang digunakan oleh petani. Manusia tidak boleh makan baja. Jika seseorang makan baja, dia akan mengalami kemudaratan. Namun begitu, jika dia menggunakan baja untuk mengusahakan tanahnya, dia dapat menuai buah yang baik. Seperti baja itu sendiri yang berbahaya kepada manusia. Lucifer dan roh-roh kegelapan ialah makhluk jahat yang menentang Tuhan. Namun begitu, melalui kerja-kerja roh kegelapan, Tuhan dapat menuai anak-anak sejati, biji rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Roh-roh kegelapan yang menguji, menganiaya dan menyusahkan anak-anak Tuhan sebenarnya bertindak sebagai baja untuk menjadikan mereka secara rohani biji yang lebih kudus. Hal ini bermaksud bahawa anda akan dilatih dan lebih memasuki tahap roh disebabkan oleh kuasa si jahat dan iblis. Nampaknya seolah-olah baik untuk menjadi seorang yang rohani tanpa ujian, tapi hal itu adalah tidak benar. Jika anda tidak mempunyai kesukaran, anda akan menjadi statik dalam kehidupan iman anda. Anda perlu melalui kesukaran, menyedari dosa anda dan bertaubat. Kemudian anda akan memasuki tahap iman roh. Dikatakan bahawa gembala menggembala domba mereka bersama-sama dengan kambing bertanduk. Bagi domba yang lemah lembut, kambing ialah antagonis yang membawa masalah kepada mereka. Tanpa kambing, domba berasa damai. Gembala mengetahuinya dengan baik. Hal ini demikian kerana kambing yang menyakiti domba dengan tanduk mereka apabila domba berdiri diam. Oleh itu, domba ke sana kemari untuk mengelakkan kambing. Syukur atas tingkah laku kambing. Domba dapat menjadi lebih sihat. Selain itu, terdapat kesang ikan keli yang merupakan salah satu kaedah yang digunakan oleh penternak ikan susuh batu untuk mendapatkan ikan susuh batu yang sehat dan segar.
Mereka melepaskan beberapa ikan keli ke dalam kolam ternakan ikan susuh batu. Ikan keli ialah musuh alamiah bagi ikan susuh batu. Apabila beberapa ikan keli dilepaskan ke dalam kolam ternakan, ikan susuh batu bergerak dengan aktif untuk terus hidup. Walaupun sesetengah ikan susuh batu yang lemah dan tidak sihat mungkin dimakan oleh ikan keli, kebanyakan ikan susuh batu akan membesar dengan lebih kuat dan sihat. Tambahan pula, apabila ikan susuh batu diangkut ke tempat yang jauh, ikan keli dalam tangki yang sama membuatkan ikan susuh batu tetap aktif sehingga tiba ke destinasi. Musuh alamiah ikan susuh batu ialah ikan keli. Memainkan peranan dalam memanjangkan jangka hayat ikan susuh batu. Hal ini serupa dengan prinsip mendapatkan suntikan selsema sebelum anda dijangkiti selsema. Prinsip yang sama boleh digunakan untuk sebab tuan bapa membenarkan roh-roh jahat bekerja semasa tempoh pemumpukan manusia. Jika tiada si jahat dan iblis, adakah pemumpukan manusia akan berjaya? Marilah kita fikirkan. Tuhan ingin anak-anaknya mempunyai iman yang lebih baik seperti emas murni, serta harapan yang sejati dan kasih rohani melalui ujian. 하나님의 자녀들의 연단을 통해 더 정금 같은 믿음과 참된 소망과 영적인 사랑을 갖기를 바라십니다. 그러므로 성도님은 Oleh itu saya menggesa anda untuk bersyukur walaupun anda sedang melalui ujian. 베드로 전서 1장 6절에 7절에도 말씀하시기를 1 Petrus 1 ayat 6 hingga 7 menyatakan, oleh itu hendaklah kamu bersukacita, meskipun sekarang mungkin kamu bertukar-cita untuk sementara waktu kerana mengalami berbagai-bagai cubaan. Semuanya bertujuan untuk membuktikan sama ada kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rosak pun diuji dengan api. Oleh itu iman kamu yang lebih berharga daripada emas pun harus diuji supaya menjadi teguh. Dengan demikian apabila Yesus Kristus datang kembali, kamu akan menerima pujian, kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Melalui ujian-ujian ini kita akan mempunyai iman yang murni seperti emas dan kita akan menerima pujian, kemuliaan dan kehormatan apabila Tuhan kembali. Hanya melalui ujian kita dapat mempunyai iman yang murni seperti emas. Perbezaannya ialah orang yang bijak menerima kurang ujian dan dengan cepat menjadi orang rohani. Manakala situasi yang bertentangan ialah orang yang menerima ujian berulang-ulang kali dan hanya melawan dosa mereka tanpa menghasilkan buah. Orang yang hanya melawan dosa mereka sendiri seperti ini sering bertengkar dengan orang lain dan pertengkaran itu berlangsung selama setahun atau bahkan 6 bulan. Persamaan mereka ialah mereka berdebat dan mendakwa bahawa diri mereka adalah betul. Namun begitu dari perspektif orang lain mereka adalah salah dan mereka tidak mendengar nasihat orang lain. Hal ini demikian kerana mereka angkuh. 싸우는 사람 보면 다 자기가 옳으니까요. 변론하는 사람들 보면 다 자기가 옳고. 제3자가 보면 아닌데. 제3자가 깨우쳐줘도 듣지도 않거든요. 그게 교만이죠. 자기만 옳고. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus. Dan khutbah seterusnya saya akan menjelaskan dunia roh-roh jahat yang wujud di sekitar Lucifer. Lucifer hanyalah makhluk tetapi dia mengkhianati kasih Tuhan. Walaupun Tuhan mengabulkan permintaan Lucifer dan membenarkannya membina dunia roh-roh jahat, Tuhan melakukannya hanya untuk satu-satu harapannya. Harapan Tuhan adalah untuk memperoleh anak-anak sejati dalam keadilan yang sempurna. Pemumpukan manusia tanpa keadilan adalah tidak sempurna. Fikirkanlah tentang hal ini dengan teliti. Pemumpukan manusia tanpa keadilan pada hakikatnya tiada makna. Jika Presiden sesuatu negara menggunakan kuasanya untuk menjadikan anaknya sebagai Presiden yang seterusnya, tiada sebab bagi anaknya untuk belajar bersungguh-sungguh dan pergi ke luar negara. Anak lakinya hanya perlu dilantik.
딱 자기 이제 때가 되면 아들 대통령도 되라고 딱 Oleh sebab ada keadilan, kita dapat dipupuk melalui si jahat dan iblis. 원스마의 사다를 통해서 바른 인간 경작을 Harapan Tuhan adalah untuk mendapatkan anak-anak yang sejati dalam keadilan yang sempurna. 그 소망과 온전한 공의 가운데 하나님은 참 자녀를 얻으시는 것이죠. Untuk mencapai harapan ini, Tuhan mengabulkan permintaan Lucifer, walaupun Lucifer berbicara dengan kasar kepadanya. Semasa tempoh pembukaan manusia, Lucifer telah menghasut dan mengawal orang jahat untuk berterusan menyimpan dendam terhadap Tuhan dan mengutuk Tuhan. Namun begitu Tuhan Bapa tetap bersabar walaupun dengan orang yang mengutuk Tuhan. Oleh sebab mereka juga diciptakan mengikut gambar Tuhan. Dia menginginkan mereka bertaubat pada suatu ketika dan menjadi anak-anaknya. Terdapat orang yang tidak berpaling dari jalan kejahatan, tetapi menuju ke jalan kebinasaan. Namun begitu Tuhan Bapa mengharapkan semua manusia mencapai keselamatan. 아버지 하나님은 정녕 모든 사람이 구원에 이르기를 원하시지요. 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan, Tuhan tidak terlambat untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya, meskipun beberapa orang berfikir demikian. Sebaliknya bersabar terhadap kamu, kerana dia tidak ingin sesiapa pun binasa. Dia mahu semua orang bertaubat daripada dosa. Saya berharap anda semua dapat memahami hati Tuhan Bapa yang seperti ini dalam hati anda yang paling dalam. Setengah orang yang mempunyai iman untuk mempunyai harapan Yerusalem baru, tapi pada hakikatnya terdapat orang yang tidak menginginkannya. Oleh sebab kehidupan di dunia ini dan ujian adalah sukar, mereka ingin pergi ke syurga yang lebih cepat, atau mereka mahu Tuhan Yesus datang segera. Namun begitu jika mereka pergi ke syurga sekarang, mereka akan pergi ke syurga pertama atau kedua, kerana mereka mahu pergi ke syurga yang cepat. Hal ini bermaksud bahawa mereka tidak mempunyai harapan Yerusalem baru. Jika anda mahu pergi ke Yerusalem baru, anda mesti memasuki tahap iman roh dan roh penuh semasa anda hidup di dunia ini. Orang yang telah menjaga roh, jiwa dan tubuh mereka tanpa cacat celah apabila Tuhan Yesus Kristus datang ialah orang yang berkata, Tuhan Yesus datanglah segera. Namun begitu jika mereka berkata, saya mahu pergi ke syurga dan cepat ketika belum hidup dan cahaya, mereka tidak mahu pergi ke Yerusalem baru. Mereka sebenarnya menganggap syurga pertama atau kedua sudah memadai untuk mereka. Kehidupan di dunia ini adalah sukar, jadi orang yang mahu pergi ke syurga yang cepat tidak dapat mengingat kata-kata, sentiasa bersukacita, berjaga-jaga, berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Mereka hanya berfikir bahawa kehidupan di dunia ini adalah sukar. Namun begitu orang yang hidup dalam cahaya tidak merasakan kesukaran. Hal ini demikian kerana mereka telah meninggalkan kejahatan dalam hati mereka. Walaupun rumah mereka usang dan keadaan sekeliling sukar, mereka berasa damai dan bahagia. Saya menggesa anda untuk menyingkirkan segala bentuk kejahatan dan menjadi anak Tuhan yang mempunyai hati yang benar-benar baik dan bersih. Semoga anda menjadi buah yang sempurna pada akhir tempoh anda bagi pembukaan manusia, untuk menjadi bukti bahawa Tuhan Bapa menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.